Dan time ni lah pesakit tu jawab, "Wahai hamba Allah, banyak lagi rahsia Allah yang kamu belum tahu. Bukan semua rahsia boleh dicapai dengan akal manusia." Siapakah makhluk yang pernah tinggal dekat bumi ni sebelum turunnya Nabi Adam AS? Dikatakan makhluk itu sebenarnya dikenali sebagai Al-Hin. Menurut sumber, makhluk Al-Hin ni adalah makhluk 5 dimensi yang lebih halus daripada bangsa jin. Alam. Dikatakan mereka pernah mendiami dekat bumi ni sejak jutaan tahun yang lalu. Al-Hin ni digambarkan sangat mirip dengan manusia. Hanya saja mereka ni dikatakan tinggi dan mempunyai sayap. Okey korang, jadi daripada apa yang Fira baca tentang makhluk Al-Hin ni bukanlah dari spesies seperti jin, syaitan, malaikat ataupun manusia. Tetapi yang ajaibnya adalah Al-Hin ni dikatakan boleh merasuk manusia dan dikatakan sudah hidup berjuta-juta tahun lamanya sebelum kewujudan manusia dan juga jin lagi. Tapi sebenarnya alam, kalau betul lah kisah tentang makhluk Al-Hin ni adalah benar, Fira just nak cakap memang rahsia Allah tu sangat dahsyat. Sebenarnya kita ni manusia tak hebat pun and tak cerdik pun. Yelah kan, sedangkan benda yang nyata macam laut tu pun masih banyak lagi tak dapat diterokai oleh manusia. Jadi apatah lagi benda-benda ataupun rahsia-rahsia yang di luar daripada akal fikiran manusia kan. So sebenarnya Fira nak ceritakan tentang topik makhluk Al-Hin ni memang sebenarnya rasa macam seram sejuk lah, rasa macam meremang. Tapi bukannya sebab cerita ni cerita seram, tapi dia macam mind blown. Dia macam kalau betul memang dahsyat lah. Memang kirakan banyak lagi rahsia Allah kita tak tahu. Cuma kat sini Fira nak bagi tahu awal, Fira tak pakar ataupun banyak ilmu tentang perkara-perkara ni, terutama sekali dengan perkara-perkara gaib ni. So kepada sesiapa yang lagi berminat untuk cenderung tahu tentang makhluk Al-Hin ni, bolehlah korang cuba-cuba untuk rujuk kepada orang-orang yang lebih tepat dan juga sahih, ataupun carilah agamawan yang lebih berilmu. Okey, jadi cerita berkenaan dengan Al-Hin ni telah pun diceritakan oleh seorang ustaz tau, di mana ustaz ini telah mengatakan bahawa beliau pernah bertemu dengan makhluk Al-Hin ni dan juga beliau pernah berinteraksi dengan makhluk Al-Hin ni. Jadi menurut ustaz tu, pada satu hari ni ustaz ni telah pun didatangi oleh sepasang suami isteri bersama dengan anak lelaki dia tau. So dalam cerita ni anak lelaki dia lah yang akan menjadi bakal pesakit kepada ustaz ni. Jadi masa ustaz ni berbual dengan bapak kepada budak ni, bapak budak ni dah cakap dengan ustaz tu tau bahawa dah banyak tempat bapak dia dengan mak dia ni cuba cari inisiatif lah untuk sembuhkan anak dia. Boleh dikatakan hampir ke semua perawat perubatan Islam, termasuklah yang famous tu, macam yang pernah masuk dalam Expose Mistik dan juga rancangan Alam Gaib, semua pernah mak bapak dia ni usahakan, tapi masih lagi tak dapat jumpa penawar macam mana nak sembuhkan anak dia ni tau. Jadi bila ustaz tu dengar je benda ni, ustaz tu terus tersenyum dan ustaz tu cakap dengan bapak dia, mungkin masih belum ada rahsia ubat. Kalau dah jodoh ubat dengan penyakitnya, insya-Allah budak tu boleh disembuhkan. Jadi sekarang ni mesti korang nak tahu kan apa penyakit yang dialami oleh budak tu. Jadi menurut ibu bapa budak tu, simptom penyakit yang dilalui oleh anak dia ni akan berlaku pada setiap malam sahaja tau, terutama sekali pada bulan mengambang. Jadi dikatakan setiap kali bulan mengambang, budak ni dia akan merenung ke arah bulan tersebut dan kemudian dia akan menangis, dan perkara itu terus berlaku pada setiap bulan. Jadi benda ni lah dah buat mak bapak dia pelik kan. Lepas tu ustaz ni dia terus mengambil pendekatan segera dengan menggunakan, ustaz ni panggil teknik scan tau. Tapi lepas tu ustaz ni kecewa sebab masa dia scan budak ni, ustaz ni tak dapat jumpa langsung sebarang jenis gangguan dekat budak lelaki tu. Budak lelaki tu nampak normal je sebenarnya. So lepas tu ustaz ni pun duk fikir kan, macam mana aku nak buat dengan budak ni, macam mana aku nak kesan apa sebenarnya berlaku dekat budak ni. So tiba-tiba je ustaz tu teringat balik tau dengan pesanan Allahyarham Tok Ngah dia ni ketika Allahyarham Tok Ngah dia ni mengalami perkara yang sama. Jadi menurut arwah, mungkin kadang-kadang kita ni tak dapat connection dengan benda tu sebab
keadaan kita mungkin dalam keadaan tak bersih lah. Sebab itulah diorang panggil konsentrasi tau. Sebab itulah konsentrasinya tak ada. Lagipun kan memang sunat kan bila kita berada dalam keadaan bersih. Terutama sekali bila kita ni berbau wangi. Jadi selepas tu ustaz tu terus minta diri tau, sekejap dekat pasangan tu dan juga anak dia lah. Sebab sebenarnya ustaz tu dia nak membersihkan diri dia. Sebab dia baru ingat sebelum mak bapak dengan budak tu datang, ustaz tu baru je lepas lap kipas kat ceiling. So maybe masa tu dia dalam keadaan berpeluh lah kan. Jadi ustaz tu pun pergi mandi, dan lepas dia mandi dia terus pakai minyak wangi ataupun wangi-wangian lah biar dia ni harum semerbak. Jadi lepas ustaz tu dah settle bersihkan diri dia, dia sambung balik pergi dekat pesakit tersebut. Jadi masa ni korang dengar ni, masa ustaz tu duduk je dekat depan pesakit tu, secara tiba-tiba korang, pesakit tu mula bersuara tau. Korang tahu tak dia cakap apa? Tiba-tiba pesakit tu cakap, wanginya. Lama dah tak bau wangi macam ni. Kamu ni pakai minyak wangi apa? Jadi masa ni kan, ustaz tu dah yakin, masa ni mungkin budak tu dah kerasukan dengan benda tu lah. Sebab secara tiba-tiba je suara dia pun jadi macam lain tau. Jadi ustaz tu yakin bahawa yang cakap tu bukan budak tu. Jadi ustaz tu pun jawab dekat makhluk tersebut ataupun fira gelakan pesakit tersebut lah So ustaz tu pun jawab, minyak atas 1001 malam tak pernah bau ke? Lepas tu pesakit tu pun jawab lah. Dia kata, pernah. Tapi dah lama dah tak bau macam ni. Masa dekat Andalusia dulu pernah lah. Harum betul bau dia. Boleh bagi aku sikit? Pesakit tu minta sikit minyak wangi dekat ustaz tu. Lepas tu ustaz tu pun counter balik lah. Dia cakap, boleh, tapi kenalah kerjasama. Alah, setakat minyak wangi, apalah sangat. Bila ustaz cakap macam tu je, pesakit tu terus tersenyum-senyum tau bila dia dengar kata-kata ustaz tu. Dan pesakit tu pun jawab, boleh, tapi aku ni tak suka dengan orang belagak. Kalau kamu boleh cakap dengan aku elok-elok, tanyalah apa yang kamu nak. Dengan nama Allah, aku takkan tipu. Lepas tu ustaz tu terjawab, ish, tak baik main sumpah-sumpah ni. Sekarang makan sumpah baru tahu. Lepas tu ustaz tu sambung. Dia tanya, kamu ni jin Islam ke? Pesakit tu jawab, kenapa aku nak takut? Aku cakap jujur lah ni. Memang aku sembah Allah, tapi aku bukan beragama Islam. Time tu ustaz tu dah pelik dah. Sembah Allah tapi bukan Islam? Agama apa kamu ni? Dia jawab, agama monoteisma. So ustaz tu pun pelik, agama apa tu? Yalah, tak pernah dengar kan agama monoteisma. Apa tu kan? Sama ni kita dengar Buddha, Hindu, Kristian. Jadi pesakit tu jawab, agama yang satu lah, Tuhan yang satu, iaitu Allah. Tak sekolah ke? Dah pula dia kenakan ustaz tu. Ustaz tu apa lagi, dia geram lah kan, buat main-main pula dengan agama. Lepas tu ustaz tu terus cakap, agama ni jangan main-main lah Kang. Ustaz tu dah standby dah, dia nak lempang je pesakit tu kan, sebab main-main dengan dia. Jadi ustaz ni lah, si pesakit tu jawab, aku tak tipu lah. Aku bukan jin, syaitan ataupun malaikat, tapi aku Poppy. Nama aku Mizari. Oh my god, meremang terus bila cakap benda ni. Jadi masa ustaz tu dengar benda tu, dia terus macam terkejut jugalah kan. So dari tadi dia nak lempang pesakit tu, terus tak jadi. Dia terus macam, ish, Poppy, nama Misari, apa tu kan. Jadi ustaz tu terus tanya, Poppy, makhluk apa tu? And then time ni lah pesakit tu jawab, wahai hamba Allah, banyak lagi rahsia Allah yang kamu belum tahu. Bukan semua rahsia boleh dicapai dengan akal manusia. Jadi ustaz tu pun cakap lah, jadi ceritakanlah, aku nak tahu. Time ni lah pesakit tu mulakanlah cerita dia. Jadi pesakit tu cakap, aku sudah wujud sebelum kaum jin diciptakan lagi. Sebelum ni banyak puak kami, cuma sudah dibinasakan oleh Allah kerana kesalahan yang kami buat sendiri. Jadi lepas dia cakap tu, pesakit tu terus menangis terisak-isak tau, macam ada penyesalan macam tu. Lepas tu pesakit tu sambung balik. Dia cakap, puak kami dah kurang daripada 1000. Mungkin kerana kesalahan yang kami lakukan, jadi kami tidak diizinkan oleh Allah untuk melahirkan zuriat. Jadi masa tu memang terus tercengang ustaz tu bila dengar cerita si Mizari ni. Jadi bila ustaz tu fikir-fikir, baru ustaz ni teringat tau tentang ada sebuah buku yang pernah beliau baca, di mana buku itu dikarang oleh Isa Daud. Jadi daripada penerangan pesakit tadi tu memang sangat menepati dengan apa yang telah
dijelaskan dekat dalam buku tersebut. Jadi lepas tu ustaz tu terus tanya lagi, jadi kalau begitu betulkah nama golongan kamu ini adalah Al-Hin? Jadi lepas tu pesakit tu terus mengangguk tau, dan dia menjawab, Al-Hin tu adalah nama makhluk. Kami ni hidup berpuak-puak. Aku ni dari puak popi. Ada lagi musuh puak aku iaitu Neanderthal. Tak tahulah betul ke tak cara Fira sebut kan. Lepas tu pesakit ni sambung lagi lah. Dia cakap sebenarnya ada banyak lagi nama puak lain tau. Cuma dia dah lupa lah. Lepas tu ustaz tu dia rasa lagi ingin tahu. Dia tanyalah lagi si Mizari ni. Dia tanya apa yang telah puak kamu lakukan sampai Allah murka. Lepas tu pesakit ni pun jawab. Dia kata apa yang kamu tengok sekarang ni berlaku tentang kemaksiatan ni semua dekat dunia ni pada akhir zaman ni yang telah dilakukan oleh manusia ni, segala kemaksiatan, segala kerosakan, itulah yang telah dilakukan oleh puak si Mizari ni dulu. Cuma Mizari ni cakap dia rasa hari ni dia tengok kerosakan yang telah dilakukan oleh manusia sebenarnya lagi teruk daripada apa yang mereka ni lakukan. Korang, dia tadi meremang lah bulu roma ni bila cakap cerita ni, tak tahu kenapa. Jadi ustaz tu pun dia sambung balik lah. Dia cakap, wahai makhluk Allah, aku tak ada kuasa untuk lakukan apa pun pada kamu kecuali dengan izin Allah. Tapi boleh aku tanya, kenapa aku tak dapat scan kau tadi? Mana kau menyuruh? Jadi pesakit tu pun jawab, aku tak pergi mana-mana pun. Memang dari tadi aku dekat dalam badan ni. Cuma setakat ni, dengan izin Allah, buat aku belum dapat di-scan oleh mana-mana perawat ketika mereka berubat. Mungkin perkara ni terjadi kerana ada sebab yang kau dan aku tak tahu kecuali Allah. Lepas tu ustaz tu jawab, dah tu sekarang ni kau boleh bercakap dengan aku, so macam mana pula tu? Jadi pesakit ni pun jawab. Dia kata sebenarnya sebab diri dia sendiri yang nak bercakap dengan ustaz tu. Jadi menurut si Mizari ni, bukan semua manusia yang disuka tau. Jadi sekarang ni ustaz ni tanyalah dekat Mizari ni, kenapa dia boleh ada dekat dalam badan budak tu? So Mizari ni pun jawab. Dia kata sebab budak tu sendiri yang bagi Mizari ni duduk dekat dalam badan dia. Pula macam tu. Jadi daripada situlah Mizari ni pun ceritalah bagaimana pertemuan pertama dia dengan budak tersebut. Jadi dia kata pertama kali dia bertemu dengan budak tu dekat satu taman rekreasi dekat selatan tanah air. So kat mana tu? Dekat Johor Jadi menurut Mizari ni, budak ni memang tak takut dengan dia tau. Dan cerita ni pun disahkan oleh bapak dia, bapak kepada budak tu lah. Sebab bapak kepada budak tu cakap memang betul anak dia ni ada mengikuti kursus kadet dekat tempat tersebut. Jadi mungkin time tu lah mereka bertemu. Jadi masa ni lah ustaz ni dia minta kebenaran dekat makhluk Al-Hin ni. Dia cakap, sudi tak kalau si Mizari ni masuk Islam? Time ni lah Mizari ni pergi jawab, maaf ya, aku masih yakin dengan agama aku. Lepas tu ustaz tu jawab, memanglah, tapi agama akhir zaman kan agama Islam. Kalau betul kamu menyembah Allah, kenapa kamu tak ikuti agama akhir zaman ni, which is agama yang disuruh dan dijamin oleh Allah? Lepas tu si Mizari ni pun jawab. Dia kata, aku tahu, tapi aku bukan dari jin dan juga manusia, dan tak ada satu pun nama kaum aku ditulis dalam Al-Quran. Lalu masa tu dibacakanlah satu surah ni, iaitu surah Az-Zariyat ayat 56, di mana dalam surah tersebut telah mengatakan, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Tapi pesakit tu cakap dia masih lagi yakin dengan pegangan dia, and pada masa yang sama dia tak pernah pun menduakan Allah. Jadi masa tu ustaz tu dah tak mampu lagi nak membidas hujah-hujah daripada Mizari ni. Jadi ustaz tu kata kalau itulah yang Mizari ni katakan dan yakinkan, tak ada apalah yang mampu dikatakan oleh ustaz tersebut. Tapi masa tu ustaz tu minta kebenaran dekat Mizari, boleh tak kalau dia keluar daripada badan budak tu? Dia cakap, kau tak kesian ke dengan budak tu? Kau tak kesian ke dengan mak bapak budak tu? Dan Mizari cakap, ya, dia kesian juga. Dan pada masa yang sama dia memang kesian juga dekat mak bapak, sebab dah banyak dah duit mereka berhabis untuk berubatkan si budak tu. Dan pada masa yang sama Mizari ni cakap, memang demi Allah dia nak keluar daripada badan budak tu, cuma belum tiba masanya je. Lepas tu ustaz tanya, so bila masanya kamu nak keluar daripada badan budak ni? Mizari ni pun jawab, sekarang dia boleh keluar tapi dengan beberapa syarat. So ustaz tanya, apa syaratnya? Kalau syarat yang boleh mensyirikkan kepada agama dan juga Allah,
Kalau boleh dia tak nak lah buat. So Mizari ni cakap syarat dia yang pertama, dia nak salam kedua orang tua budak ni, sebab mungkin dia nak minta maaf lah kan, sebab dah banyak susahkan ibu bapa budak ni. Dan syarat yang kedua adalah dia nak minta agar ustaz tu doakan supaya Allah pendekkan umur dia. Jadi masa tu ustaz cakap syarat pertama insya-Allah boleh. Yelah mudah lah kan, memang patutlah dia minta maaf dekat ibu bapa budak tu kan. Tapi syarat yang kedua tu dia pelik. Kenapa kau nak suruh doa untuk pendekkan umur kau kan? Nak tamatkan tempoh hayat kau. Yelah kan, punyalah vampire tu seboleh-boleh nak hidup selama-lamanya. Tapi si Mizari ni kalau boleh dia nak cepat-cepat Allah tarik nyawa dia ni. Jadi Mizari cakap, ada tak sebelum ni, sebelum datang ni, bapak budak ni cerita apa yang perkara pelik berlaku dekat anak dia? So ustaz ni cakap ada, betul. Dia cakap yang anak dia ni suka tengok bulan, especially ketika bulan mengambang, lepas tu menangis tu semua kan. So Mizari kata betul lah tu. Itu maksud dia sebenarnya aku ni, masa dia tengah tengok bulan tu, sebenarnya dia tengah kira umur dia. Sebab dia kata kiraan masa dia ni sama macam kalender Islam. Dia kata puak dia mana ada ikut kalender Masihi ni. So menurut Mizari dah lama sangat dia hidup dekat dunia ni. So sekurang sebenarnya hidup lama-lama pun tak best juga tau sebenarnya. Jadi Mizari ni kata dia rasa sunyi sangat. Sebab itulah dia minta agar ustaz tu doakan dekat Allah untuk pendekkan umur dia. Jadi ustaz tu tanyalah, dia terus macam, kau dah hidup lama, jadi berapa umur kau ni sebenarnya? Tak tahu tak Mizari tu cakap umur dia berapa korang? Mizari tu cakap umur dia 4,130,000 tahun korang. Gila, memang dah lama betul dia hidup dekat dunia ni. Sebab itulah memang dia rasa sunyi, rasa macam tempoh tu terlalu lama kan. Jadi sebelum si Mizari ni keluar daripada badan budak tu, si ustaz tu cakap, boleh tak aku nak tanya lagi satu soalan? So Mizari cakap, apa lagi kan? Ustaz tu cakap, boleh tak aku nak tengok rupa kamu? Dia kata, kalau boleh dia nak tahulah macam mana bentuk makhluk al-hin ni. Jadi Mizari pun cakap, boleh, dengan izin Allah. Kamu kena baca surah Al-Kausar 1000 kali sebelum tidur, dan pada masa yang sama mintalah pada Allah bersungguh-sungguh untuk dapat tengok aku. Dan perkara ni bukan aku yang izinkan, tetapi Allah yang izinkan. InsyaAllah kalau ada rezeki ustaz tu, dapatlah dia tengok rupa si Mizari ni. Jadi selepas itu keluarlah Mizari ni daripada badan budak lelaki tersebut. Bila Mizari ni keluar sahaja daripada badan budak lelaki tersebut, memang nampaklah budak lelaki tu terus macam letih tu semua. Sebab standard lah kan, mungkin tenaga budak lelaki tu telah diambil oleh makhluk lain yang dah masuk dekat dalam badan dia kan. Jadi 3 hari kemudian, bapa budak tu dah telefon ustaz tu, dia cakap Alhamdulillah lah anak dia memang dah sihat sepenuhnya. Dan pada masa yang sama ustaz tu pun dia amalkan macam mana yang disuruh oleh Mizari tu. Kalau betul ustaz tu nak tengok rupa Mizari tu macam mana korang. Dan menurut ustaz tu, Alhamdulillah akhirnya dia dapat juga tahu macam mana bentuk Mizari ataupun makhluk al-hin ni. Jadi menurut ustaz tersebut, masa dalam mimpi dia tu, dia kata bentuk ataupun rupa paras makhluk al-hin ni, badannya ni berbulu putih, tetapi mereka ni mempunyai wajah yang tampan dan bersayap. Wallahu alam lah. Even ustaz tu pun cakap, tak tahulah adakah ini memang betul-betul macam mana bentuk makhluk al-hin ni ataupun mainan mimpi saja. Sebab kadang-kadang kalau kita terlalu sangat nak tahu benda tu, nak tengok benda tu ke apa, asyik teringat-ingat, kadang-kadang kan boleh terbawa-bawa kat dalam mimpi kan. Jadi awal-alam lah. Okey, jadi korang, itulah cerita berkenaan dengan kisah ustaz tadi yang dikatakan telah berinteraksi dengan makhluk al-hin ni. Jadi cerita berkenaan dengan makhluk al-hin ni ada banyak pendapat tentang adakah ianya betul ataupun tak, daripada terutama sekali lah daripada para ilmuwan dan juga agamawan lah. Sebagai contoh lah kan, menurut ada seorang doktor perubatan, penulis buku dan juga seorang pendakwa, iaitu Dr. Daniel Zainal Abidin. Beliau telah mengatakan bahawa makhluk al-hin ni mungkin hanyalah cerita legenda sahaja, sebab memang tak ada fakta yang sahih membuktikan kewujudannya. Sebagai contoh lah kan, macam dinosaur tu, beliau percaya yang dinosaur tu memang pernah wujud dan
pupus pada zaman sekarang lah, which is dia percaya yang dinosaur tu pernah wujud pada 66 juta tahun yang lalu, sebab memang ada bukti fosil dia dan sebagainya kan. Tapi macam untuk makhluk alhi ni, memang tak ada bukti yang menunjukkan makhluk alhi ni wujud. Terutama sekali dekat dalam Al-Quran pun tak ada sebut tentang makhluk alhi ni kan. Dan pada masa yang sama, ada juga agamawan lain, sebagai contoh macam Ustaz Azhar Al-Idrus juga pernah menyebut tentang makhluk ini dekat ceramahnya. Alhi, makhluk yang sebelum daripada turun Nabi Adam ke bumi ni, ulama sebut, wahai malaikat, aku nak jadikan satu makhluk manusia ini menjadi khalifah pula di bumi. Masa tu tak ada lagi manusia di bumi. Maka malaikat jawab, ya Allah, adakah sekali lagi kau akan jadikan pemimpin di dunia itu orang-orang yang melakukan kemusnahan dan berbunuh-bunuhan? Maksudnya Al-Hin tadi golongan jin yang duduk sebelum Nabi Adam. Jin duduk sini. Ni dalam kitab hadis ada sebut, bila diturunkan Adam ke bumi, dihalau jin-jin jahat ini di laut dan di bukit-bukit. Dalam kitab Azkar Nawawi, Imam Nawawi mari pula hadis, Nabi pesan kalau mau pergi di laut, pergi di bukit-bukit, maka membacalah begini, ya Allah, aku berlindung dengan kalimah-kalimahmu yang sangat sempurna daripada segala makhluk-makhlukmu yang jahat. Okey, so itulah dia, ada macam-macam pendapat. So apa pendapat korang? Tetapi pengajarannya adalah tak semua perkara yang Allah suruh kita ni sebagai manusia untuk kaji dan cari jawapan. Dan kadang-kadang ada perkara yang tak perlu pun kita cari. Lagi-lagi perkara yang di luar daripada logik akal kita. Dan pada masa yang sama, lagi-lagi benda tu kalau berkait dengan perkara-perkara gaib, macam mana pun Allah Maha mengetahui. Allah yang tahu segala-galanya. Mungkin rahsia dia masih lagi banyak yang manusia lemah ni tak tahu. So macam Fira pula, sampai sekarang Fira tak tahu sejauh mana kesahihan cerita mengenai makhluk alhi ni. Tapi daripada cerita makhluk alhi ni, ada banyak jugalah pengajaran yang boleh kita ambil. Sebagai contoh, sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, kita tahu yang Allah memang murka kepada manusia ataupun makhluk yang seringkali membuat maksiat, membuat kerosakan, terutama sekali benda-benda yang dilarang oleh agama lah. Jadi sekarang marilah kita bersama-sama menuju kejayaan yang kekal abadi, iaitu kalau boleh di dunia dan juga di akhirat. Dan pada masa yang sama, yang paling penting sekali, sama-samalah kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. So thank you so much kepada anda tengok video ni sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa tekan butang like. Kepada siapa-siapa yang belum subscribe, bolehlah subscribe, okay? So thank you so much, see you again next time and bye.